Menang je. Saya ingat dia duduk lari pergi jauh. Kita nak pernah di sini dan pada Allah. Tonton bagi seorang moral dan itiram. InsyaAllah berjalan. Kami yang ada sedikit ilmu bagi seorang. Kami pun tak reti, tapi tak reti ni kita. Orang kata nanti nak ada reti pun nak mengajar, ikat cara-cara akak dulu. Jumpa watan kita kemah juga dengan watan. Kitab ni dia ada 40 hadis. Saya tak cadang untuk ada kitab ni dijual suang tu. Tapi saya nak cadang nak buat bagi kecil-kecil sikit lah. Saya ambil 10 hadis, saya potong setiap dengan huruf yang belah, yang berat dan yang besar je. Hak asal dia huruf kecil. Dia pergi kedai potong setiap, kemarin dulu ni tengok, pecah-pecah, so dia buat besar boleh. Jadi kita habis hak ni, kita jual pula. Ni pun bawah apa dia bagi aku RM2 lah RM2. RM2 ke harga RM2 Pak. Jadi kita ni kita tak payah beli buah kita. Tapi hak ni kena beli sebuah buah elok. Dia ada 4 buah. Kalau orang nak tempah 4 buah, saya ingat lebih kurang 200 lagi. Tapi saya nak buat sebuah buah. Duduk pertama dulu, habis kita baca dan hak ni dalam lebih kurang RM60. Jadi tuan-tuan nak tempah hak ni, boleh tempah di bawah abang nak ambil satu ataupun nak ambil satu set 4 sekali boleh. Kalau ada satu set kita nak potong set dan dia buat elok macam ni juga dia buat. Tapi jumpa lah kedai dia buat macam ni juga elok. Kalau kita duduk kita set tak apa. Yang ulama ada betul orang dia kata kalau kita potong set kitab tu nak baca tak apa. Apa tu nak jual tak boleh, haram. Pasal hak kita boleh haram. Tapi tak nak kita potong set nak baca, ada orang betul kata boleh. Tu saya bersetek. Bukan kita nak jual, kita nak buat untuk nak baca. Tapi kalau kita nak menjaga, nak jaga, tu tak boleh lah. Pasal nak ambil untung atas hak orang ni tak, kita nak bersetek untuk kita nak mengaji. Banyak mana 20 ke 30 nak tu aja kita buat. Bukan kita nak menjaga. Jadi kalau tuan-tuan nak ni hak orang Arab ni, nak nak satu ni lebih kurang RM60, silakan bagi nama. Saya akan sekali lagi pada bulan depan kita akan dapat seorang satu RM60. Hati tak payah. Ni habis saya akan terus siaplah RM5 ke RM4 ke gitu untuk kita nak mula. Lepas tu kita sedia menerima teguran-teguran dan teguran yang membina lah. Kalau apa-apa saya diingat nak baca lagi banyak buku kitab. Kalau boleh kita baca sekali tafsir, ambil tafsir Jalalain kan kita baca sekali habis. Ni kita tak pernah habis sebuah kitab. Kembuk tanam kembuk tak tahu apa. Kita ambil Jalalain, tafsir Jalalain baca ni kecil ya, tafsir. Lepas tu kita bantu dengan hasyiah Jamal ke Sawi ke apakah. Ni bagi orang yang Arab. Saya ingat itu di antara benda yang kita nak buat. Kita tak boleh tunggu orang. Tunggu orang, kita habaq pada isu agama dulu, tak ada sambutan. Mereka tak berminat dan benda dulu ni. Sebab dia tak ada orang kata input untuk komersial ni tak ada. Dia ilmu lah. Lepas tu kalau ada teguran apa, kita boleh bincang, kita boleh terima. Dan setiap orang nak mengajar itu pulang kat dia, style dia sendirilah bagaimana dia nak buat. Saya nak baca 2 buah kitab. Saya akan bagi kitab yang pertama 40 minit, kitab yang kedua 40 minit insya-Allah untuk sama-sama kita menghayati. Mula-mula kita nak baca kitab Melayu. Hak Melayu ni hak RM2 buka lah. Kita lagi hak Arab lah. Tuan Syekh kita ni, pengarang kita ni, Syekh Mustafa Abdul Rahman, dia tolong syarah hadis karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi dia buat hadis 40 ni tuan-tuan, angka cukup bagus. Sehingga orang ulama kata barang siapa yang hafal 40 hadis, Allah akan catat namanya di dalam kalangan orang ahli hadis. Nabi Musa pergi munajat ke Allah Bukit Tursina 40 hari. Angka 40 cukup hebat. Tapi jangan duduk tikam lah. Duduk tikam itu hebat.
Yang kedua, Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul ketika umur dia 40 tahun. Dalam mazhab Syafi'i, semayang jemaat mesti 40 orang mendirikan jemaat. Jadi 40 ni satu angka dalam Quran tersebut. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan. Kami telah janji Musa jumpa Musa 40 hari. Jadi Imam Nawawi buat hadis 40. Imam Ibn Taymiyah ada hadis 40 dia. Jadi Imam Nawawi ni seorang ulama yang terkenal di Syam, dia buat hadis 40. Hadis 40 ni disyarah dengan bermacam-macam syarah. Allah, Ibnu Daqiq al-Aid ada syarah hadis 40. Kemudian ada satu yang disebut Al-Wafi, ada macam-macam syarah. Jadi semua dalam bahasa Arab, disyarah itu dalam bahasa Arab. Dipetik, dihurai, diseduh, dibawa main mutiara-mutiara yang hebat. Maka Syekh kita ni Abdul Rahman Mustafa ni, dia pun alim juga. Dia tolong buat dalam bahasa Melayu. Dia kesian kepada anak bangsa dia yang tak boleh bahasa Arab. Saya ambil hadis ni, hak dia buat tu, kita jadikan teks bacaan kita dalam kelas kita pada tiap-tiap malam Ahad. Namun satu sekali dia nak cerita kat kita sejarah membukukan hadis. Hadis Nabi dia merupakan sumber hukum yang kedua. Tuan, saya tak mau ni dia jadi dia rali dekat 40 minit. Nak banyak dia. Kita pergi 8.50. Kita 9.30 kita mesti semua. Hadis Nabi sumber yang kedua. Kedudukan hadis Nabi dia akan tahan dalam kitab kita lain banyak lagi tuan-tuan. Kalau kita boleh saya cuba nak menterjemahkan penulisan dalam bahasa Arab, bahasa Melayu tentang kedudukan sunnah ini bagus itu. Tapi tak apa, kita baca. Dulu hadis orang tak tulis. Biar orang hafal. Hadis Nabi. Orang tanya pasal apa tak tulis hadis Nabi. Syekh ni jawab ada dua sebab. Kenapa hadis Nabi orang tak tulis di awal-awal Islam dulu masa Nabi ada? Ada kitab lain sebut sampai 4 sebab. Dia sebut di sini, saya faham dulu. Nampak satu pasal dia tak apa, ada tak tulis pasal senang jumpa dengan Nabi. Ada masalah apa? Jumpa dengan Nabi. Nabi apa? Tulis hebat tak ya tulis. Tu guru dah ada, Nabi dah ada dengan mereka. Apa masalah? Tanya Nabi. Apa masalah? Tanya Nabi. Tak perlu kepada hadis ini dibukukan, ditulis. Yang kedua. Yang pertama. Yang kedua disebut karena masa Nabi SAW hidup, masa tu orang duk tulis Quran. Quran ni pun keluar daripada Nabi. Diberi lemah wahyu, Nabi hafal, Nabi hafal. Hadis Nabi pun keluar belum mulut Nabi pak. Jadi kalau hadis pun tulis, Quran pun tulis, duk takut bercampur Quran dengan hadis. Apa nak hadis, apa nak Quran, apa nak hadis, apa nak Quran, apa nak hadis. Sebab tu Nabi kata, hadis pun jangan tulis lagi. Tulis Quran saja. Jangan tulis hadis. Tadi bercampur. Al-Quran wahyu dari Allah, hadis daripada aku, jangan. Sebab tu sahabat tak tulis. Itu sebab kenapa hadis tidak ditulis zaman Nabi. Ada kitab lain sebut ada 2 sebab lagi. Dalam ni tak ada. Nama yang ketiga. Kitab kita ni dia sebut 2 lah. Hak ketiga pasal orang-orang zaman Nabi ni depa ingat kuat. Ingatan depa kuat. Habaq macam tape recorder. Habaq je ingat, habaq ingat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal banyak yang tak erti menulis, tak erti baca. Orang yang tak erti tulis, tak erti baca tuan-tuan, ingatan dia lebih kuat pada kita yang erti tulis, erti baca. Contoh dia satu. Mak kita, tok kita dulu tak erti baca, tak erti tulis. Dia pergi ke nat dia pergi nat. 15 benda nak beli, dia beli semua. Dia duduk di rumah dia kata, ni 15. Beli semua.
Kita tulis apa lah tu? Dia ingat kuat. Main zaman kita, hak arti tulis. Kena tulis semua. Kau tak tulis, hak 15 beli 5 ni. Lepas tu duduk kau pada. Apa lah tu?